Selamat pagi. Fahaman dana politik, Muhyiddin berubah demi membela diri. Ini satu ulasan, satu kupasan yang luar biasa yang mengaitkan dengan fahaman dana politik berkaitan Muhyiddin yang baru-baru ini telah pun didakwa di mahkamah. Fahaman dana politik Muhyiddin kini berubah demi membela diri. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi menteri di bawah Pakatan Harapan PH dahulu, mereka tidak menghiraukan isu mengenai akaun parti politik, peribadi, perniagaan atau bukan kerajaan. Veteran UMNO Tan Sri Sahrir Samad berkata demikian bagi mengulas isu berhubung pembelaan bekas Perdana Menteri itu iaitu Muhyiddin Yassin yang menyatakan duit derma dimasukkan dalam akaun parti merupakan derma politik dari pihak yang tidak dikenali. Anda pasti masih ingat kes Najib Tun Razak apabila ada duit masuk dalam akaun dan dinyatakan itu adalah derma dan orang pada asalnya tidak diberitahu dan tidak dikenali. Akhirnya berubah kepada putra Arab. Ini adalah peniruan semula, copycat, ulangan semula terhadap apa yang pernah berlaku kepada UMNO dan Najib. Apabila pembelaan bekas Perdana Menteri, yaitu Muhyiddin Yassin yang menyatakan duit derma yang dimasukkan dalam akaun parti merupakan derma politik dari pihak yang tidak dikenali. Bukankah ini sama ceritanya dengan kes 1MDB dan kes Najib Tun Razak? Lupakah Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa menjadi Menteri Pakatan Harapan 1.0 dulu, Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 tidak pun menghiraukan ianya akaun parti politik, peribadi, perniagaan atau badan bukan kerajaan. Semuanya disita oleh SPRM dan dibicarakan. Ketika itu, Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 tidak mengiktiraf konsep akaun politik atau derma politik. Namun, tidak ada suatu pun kes pun yang dimenangi oleh kerajaan. Tapi, nama baik parti-parti politik Barisan Nasional sudah dicemarkan kerana berpuluh tindakan mendakwa kami di mahkamah, kata Sahrir menerusi hantaran di Facebooknya. Ujar beliau, Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri ketika itu menyatakan, akaun politik dan dana politik hanyalah satu fahaman yang tidak bertulis, di mana diketepikan oleh beliau dan rakan-rakannya. Sekarang masanya untuk menggubal akta dana politik dan pembiayaan politik oleh pihak awam. Political Funds and Public Financing of Politic Parties oleh semua pihak dalam Dewan Rakyat ke arah mewujudkan honest politik and menyekat dishonor power, tambah Sahrir lagi. Ini satu pendedahan, satu ulasan yang memang agak luar biasa, yang benar-benar membuka minda kita. Apabila veteran UMNO ini, yaitu Sahrir Samad menyatakan fahaman dana politik Muhyiddin berubah demi membela diri. Apabila beliau mengatakan Muhyiddin Yassin berkata Muhyiddin Yassin membela diri dengan mengatakan duit derma dimasukkan dalam akaun parti merupakan derma politik dari pihak yang tidak dikenali. Menurut Sahrir, lupakah Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa menjadi Menteri Pakatan Harapan PH 1.0 dulu, kerajaan PH tidak pun menghiraukan ianya akaun parti politik, peribadi, perniagaan atau badan bukan kerajaan. Semuanya disita oleh SPRM dan dibicarakan. Ketika itu, kerajaan PH 1.0 tidak mengiktiraf konsep akaun politik atau derma politik. Namun tidak ada satu kes pun yang dimenangi oleh kerajaan.
Tapi nama baik parti-parti politik Barisan Nasional sudah dicemarkan kerana berpuluh tindakan mendakwa kami di mahkamah. Muhyiddin ketika menjadi menteri ketika itu menyatakan akaun politik dan dana politik hanyalah satu fahaman yang tidak bertulis di mana diketepikan oleh beliau dan rakan-rakannya. Sekarang masanya untuk menjual akta dana politik, kata Syahrir Samad. Sekian dulu share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Baru-baru ini Muhyiddin telah dihadapkan ke mahkamah dengan 7 pertuduhan termasuk menerima rasuah dan pengubahan wang haram serta penyalahgunaan kuasa. Namun, beliau mengaku tidak bersalah. Tetapi telah pun cuba mengaitkan orang-orang tertentu termasuklah Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim, SPRM dan Peguam Negara. Namun demikian, apabila Muhyiddin kata beliau adalah orang yang dizalimi dan telah pun mengalami pendakwaan terpilih, apa kata pemimpin-pemimpin lain? Salah seorangnya ialah Isham Jalil. Beliau kata, jawab di mahkamah jika tidak bersalah. Ini satu tips yang terbaik. Kalau rasa tak salah, jawab di mahkamah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Di dalam dunia Tan Sri Muhyiddin Yassin, semua suci dan sedekah apabila menyatakan duit yang masuk ke dalam akaun Bersatu dianggap sedekah, kata Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil. Beliau berkata demikian selepas Presiden Bersatu itu menyatakan tidak bersalah kerana meluluskan projek Jana Wibawa untuk kontraktor Bumiputra. Semua ini timbul gara-gara salah satu kenyataan hadiah wang yang mengatakan bahawa semua yang mereka terima itu adalah sedekah. Ada yang mengatakan hadiah wang kata pemberian semasa PRU15 adalah sedekah. Jadi ini membuatkan ramai orang menganggap dan memperlekeh kenyataan tersebut dengan mengatakan ada orang menganggap rasuah itu kini adalah sedekah. Dan seperti kata Isham Jalil, dalam dunia Tan Sri Muhyiddin Yassin, semua suci dan sedekah apabila mengatakan duit yang masuk ke dalam akaun Bersatu dianggap sedekah. Isham Jalil berkata demikian selepas Presiden Bersatu itu menyatakan tidak bersalah kerana meluluskan projek Jana Wibawa untuk kontraktor Bumiputra. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengikut fakta dan undang-undang dan dalam bahasa mudah, jika ada kontraktor dapat kontrak rundingan terus daripada senarai yang diberi oleh pejabat Perdana Menteri dan kemudian kontraktor ini memasukkan duit timbal balas atau kickback ke dalam akaun parti politik Tan Sri. Kemudian Tan Sri dan rakan-rakan guna duit itu untuk kempen pilihan raya Tan Sri. Itu adalah salah guna kuasa dan rasuah. Sebab sumber wang ini adalah wang rakyat yang akhirnya masuk ke dalam akaun parti yang dikawal oleh Tan Sri, kata Isham menerusi hantaran Facebooknya. Tegas Isham Jalil, wang rakyat merupakan hak yang tidak boleh digunakan untuk kegunaan parti kerana cukai yang dibayar oleh rakyat bukan keperluan pilihan raya, sekaligus menjerumus kepada salah guna kuasa serta rasuah. Begitu juga dengan isu sumbangan yang diterima bekas Perdana Menteri yang diberi pengecualian cukai oleh kerajaan di mana cukai tersebut perlu digunakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang menarik yang mungkin anda tak pernah tahu sebelum ini. Kerana apabila Muhyiddin kata dia tidak bersalah, ini jawapan kepada perkara tersebut. Mengikut fakta dan undang-undang dalam bahasa mudah, jika ada kontraktor dapat kontrak rundingan terus daripada senarai yang diberi oleh pejabat Perdana Menteri dan kemudian kontraktor itu memasukkan duit timbal balas atau kickback ke dalam akaun parti politik Tan Sri, itu disebut rasuah dan salah guna kuasa. Kemudian
Tan Sri dan rekan-rekan pula guna duit ini untuk kempen pilihan raya Tan Sri. Itu adalah salah guna kuasa dan rasuah. Sebab sumber wang ini adalah wang rakyat yang akhirnya masuk ke dalam akun parti yang dikawal oleh Tan Sri, kata Isyam Jalil menerusi hantaran Facebooknya. Tegas Isyam, wang rakyat merupakan hak yang tidak boleh digunakan untuk kegunaan parti, kerana cukai yang dibayar oleh rakyat bukan keperluan pilihan raya, sekaligus menjerumus kepada salah guna kuasa serta rasuah. Begitu juga dengan isu sumbangan yang diterima bekas Perdana Menteri yang diberi pengecualian cukai oleh kerajaan, di mana cukai tersebut perlu digunakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Ikuti terus ulasan selepas ini.